Rumah Terbuka Malaysia Madani di Pulau Pinang meriah. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Semua tadbika dan taska kemas perlu menangguhkan semua aktiviti luar bilik darjah sekiranya cuaca terlalu panas. Aktiviti dilaksana juga perlu dipantau bagi mengelakkan kanak-kanak terdedah kepada cuaca panas bagi menjamin kesihatan mereka tidak terjejas. Kemas dalam kenyataan memaklumkan aktiviti fizikal lasak boleh dihadkan berikutan risiko penyakit akibat cuaca panas. Selain itu, tadika dan taska juga perlu memastikan bekalan air bersih mencukupi dan menggalakkan kanak-kanak membawa air minuman sendiri. Kanak-kanak juga digalakkan mengambil air minuman dalam kuantiti sesuai bagi mengawal suhu badan. Semua tadika dan taska kemas dinasihat agar sentiasa mengikuti garis panduan aktiviti fizikal KKM serta perlu peka dengan perkembangan semasa fenomena jerebu di kawasan masing-masing. Perdana Menteri tiba di Rumah Terbuka Aidilfitri Malaysia Madani di Permatang Pau Pulau Pinang kira-kira pukul 12.15 tengah hari tadi. Datuk Seri Anwar Ibrahim diiringi oleh Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Jadi untuk perkembangan semasa di lokasi, langsung bersama Syarmila Rastam di sana. Silakan Mila. Ahli Parlimen Bagan. Baiklah, terima kasih. Sungguh meriah. Sekarang saya kini berada di UiTM Permatang Power sempena majlis sambutan Aidilfitri Malaysia Madani Pulau Pinang yang berlangsung di sini. Dan sebentar tadi Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim tiba di sini kira-kira pukul 12.15 tengah hari tadi, dan sejurus tiba beliau turut meluangkan masa untuk menyantuni para pengunjung yang ada di sini, para peniaga dan sebagainya pada bahagian bawah, di pekarangan bawah sebelum masuk ke dalam dewan ini. Dan apa yang pasti, walaupun Majlis Rumah Terbuka Malaysia Madani ini bermula pada pukul 11 pagi tadi, namun seawal pukul 8 pagi tadi orang ramai telah pun mula membanjiri di kawasan ini. Berdasarkan perbualan antara saya dengan mereka, rata-rata mereka menyatakan sangat-sangat teruja dan tidak sabar untuk berjumpa dengan Perdana Menteri, dan sebab itu mereka berada di sini seawal pagi tadi. Dan sebentar tadi turut bersama Perdana Menteri, iaitu Timbalan Perdana Menteri, iaitu Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Dan pada ketika ini Ketua Menteri YB Chow Kuya sedang beri ucapan sempena majlis sambutan ini, dan dijangka sebentar saja lagi Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim akan menyampaikan ucapan dan memberi amanat kepada seluruh rakyat Malaysia sempena majlis sambutan Malaysia Rumah Terbuka Malaysia Madani ini. Dan berdasarkan maklumat kira setakat pukul 12.30 hari tadi sudah pun menerima kunjungan kira-kira 10,000 pengunjung di sini, dan dijangka pada pukul 4 petang tadi, 4 petang nanti Perdana Menteri dijadualkan akan mengadakan lawatan ke Majlis Kenduri Kahwin di Kampung Pelet Bukit Mertajam. Dan setakat ini dahulu laporan saya langsung dari Permatang Pau. Jadi kembali kepada Miza di studio. Terima kasih. Baik, terima kasih Syarmila. Teruja dapat bertemu dengan Perdana Menteri, itu antara reaksi pengunjung pada Majlis Rumah Terbuka Malaysia Madani di Pulau Pinang yang berlangsung di Permatang Pau. Saya sampai di sini lebih kurang pukul 9.45 tadi, dan kelihatan orang sudah pun bersesak-sesak ramai. Pakcik rasa terlalu gembira lah kerana dapat melihat Perdana Menteri kita. Naik berjaya Rumah Terbuka yang PM buat kan, rasa macam seronok lah kan, boleh jumpa orang ramai, boleh kenal dengan orang lain. Pernah. Kalau dapat jumpa kali ini, saya rasa kali kedua. So, saya rasa harap hari kali ini boleh dapat tangkap gambar dengan dia. PM punya konsep Malaysia Madani hari ini boleh diperluaskan. Jelajah kita Selangor Aidilfitri diteruskan minggu ini dengan 10,000 pengunjung hadir memeriahkan Rumah Terbuka Selangor di tapak Agora Night Market Taman Sri Nanding Hulu Langat malam tadi. Program bermula dari pukul 8 hingga 11 malam.
Exko Infrastruktur dan Kemudahan Awam Insinyur Izham Hashim turut menghadiri program tersebut. Seramai 500 orang kanak-kanak menerima sumbangan duit raya daripada Izham Hashim. Beliau turut mengunjungi 13 gerai yang menghidangkan pelbagai juadah raya, antaranya kambing bakar, lemang, rendang, sate dan apam balik. Disurikan lagi dengan persembahan artis Pija Mentor dan Pentarama. Selain itu, penduduk Hulu Langat berpeluang mendaftar program Iltizam Selangor Penyayang pada program malam tadi. Program Jelajah Kita Selangor Penyayang berlangsung di daerah Petaling di tapak Pasar Malam Payajara Sungai Buloh pukul 11 pagi. Manakala esok akan diadakan di daerah Kuala Langat di Taman Perwira Sijangkang. Jenazah dua beradik maut dalam kemalangan di Lebuh Raya Utara Selatan arah selatan dekat Seremban selamat dikebumikan 11.15 malam tadi. Allahyarham Muhammad Husaini Amir Harun, 29 tahun dan adiknya Muhammad Amirul Syafiq Harun, 25 tahun dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Bukit Tunggal, Kuala Nerus bersebelahan dengan ibu mereka. Jenazah tiba di kediaman keluarga dari unit forensik Hospital Tuanku Jaafar Seremban kira-kira 7.30 malam tadi. Lebih 200 ahli keluarga serta kenalan hadir mengiringi jenazah ke tanah perkuburan. Bapa Allahyarham Harun Ismail, 68 tahun, tidak menyangka panggilan video bersama Muhammad Husaini Amir pada malam Khamis merupakan yang terakhir. Dia baik dengan orang sekali. Semua keluarga dia baik berlaku. Adik-adik semua baik berlaku. Dia pun beramah. Tapi saya pun dah saka lah. Jadi macam ni. Cakap dia macam ni. Cakap macam biasa lah. Tapi dah saka lah. Mana siang pagi tu dah sampai masa dah. Jadi meninggal lah ini. Tu tergedil lah tu. Tuan sayang dia. Insiden dua beradik itu berlaku jam 7.05 pagi semalam. Mereka yang menunggang motosikal jenis Yamaha Y16 telah melanggar bahagian belakang lori ketika mengubah lorong. Akibat daripada insiden tersebut, kedua-dua mangsa mengalami kecederaan parah di bahagian kepala dan badan serta disahkan meninggal dunia di lokasi kejadian. Mayat seorang lelaki berusia lingkungan 30 dan 40 tahun ditemukan terapung di Tasik Bukit Merah Taiping petang semalam. Ketua Polis Perak, Datuk Seri Muhammad Yusri Hassan Basri berkata, mangsa ditemukan kira-kira pukul 3.30 petang dalam keadaan menggelembung dan mereput. Pemeriksaan lanjut mendapati terdapat tatu di bahu kiri dan kanan serta tulisan Ushra di lengan kanan mayat. Tiada unsur pelakuan jenayah dikesan di tempat kejadian dan mayat dibawa ke Hospital Parit Buntar untuk bedah siasat. Kes diklasifikasikan sebagai mati mengejut. Orang ramai yang mempunyai maklumat mengenai kehilangan ahli keluarga atau rakan diminta tampil memberi keterangan bagi membantu siasatan. Kementerian Komunikasi dan Digital komited dalam menyelesaikan baki capaian 5G di negara ini. Menurut Setiausaha Bahagian Infrastruktur dan Aplikasi KKD, Muhammad Nazrul Marzuki, ketika ini kemajuan kadar capaian mencecah hampir 60% dan KKD juga akan memastikan pelaksanaannya disokong oleh penyedia perkhidmatan. Ketika ini, pelaksanaan rangkaian 5G masih dilaksana Digital Nasional Berhad DNB sebagai pemborong tunggal sehingga liputan 5G mencapai liputan 80% menjelang penghujung tahun ini. Bermula Januari tahun depan, model dui rangkaian akan mengambil alih dan menjadi rangkaian kedua selepas pelaksanaan 5G. Kementerian Komunikasi dan Digital, kita selaku pembuat dasar dan kita mempunyai pengawal selia iaitu Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia di bawah Kementerian Komunikasi dan Digital. Ini merupakan framework yang kita guna pakai untuk pastikan industri telekomunikasi negara berada di landasan yang tepat. Kepada rakyat, kita akan pastikan bahawa harga yang diterima di peringkat runcit kepada pengguna adalah berpatutan. Beliau berkata demikian ketika menjadi tetamu naratif khas di Angkasa Puri.
Pilihan Raya Negeri PRN akan menjadi manifestasi penerimaan rakyat terhadap kerajaan perpaduan. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, persiapan rapi sudah dilaksana sebaik mungkin. Jelasnya, Perdana Menteri yang juga pengerusi PH akan mengadakan mesyuarat penyelarasan kerajaan perpaduan Ahad ini termasuk bagi mendengar persiapan parti-parti bagi menghadapi PRN berkenaan. Dan selepas ianya diselesaikan, semua keputusan negeri-negeri akan dibawa ke parti masing-masing sebelum ianya diadakan perundingan di peringkat nasional untuk kita memuktamadkan pembahagian, terutamanya pembahagian kursi-kursi. Dan saya yakin di peringkat negeri kebanyakannya telah ada kesepahaman yang baik di antara pemimpin-pemimpin parti-parti dalam Barisan Nasional dan juga Pakatan Harapan. Mana-mana kursi yang akan diselesaikan di antara parti-parti Barisan Nasional, ianya akan diselesaikan secara dalaman terlebih dahulu. Begitu juga saya yakin parti-parti di dalam PH. Beliau ditemui pada Majlis Rumah Terbuka Aidilfitri UMNO Melaka di Masjid Tanah. Barisan Nasional BN mengulangi penegasan sokongan tidak berbelah bahagi kepada Kerajaan Perpaduan pimpinan Perdana Menteri. Setiausaha Agungnya Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata, asas kestabilan negara perlu dipertahan bagi membina keyakinan pelabur dan masyarakat antarabangsa. Jelas beliau dalam satu kenyataan, BN tetap bersama dengan aspirasi rakyat untuk melihat sebuah negara aman dan stabil yang dipimpin Perdana Menteri yang disepakati oleh semua parti dalam membentuk kerajaan atas asas kerajaan perpaduan. Datuk Seri Zamri yang juga Menteri Luar menyifatkan spekulasi pihak tertentu dalam usaha menjatuhkan kerajaan di media sosial bertujuan untuk melihat negara terus berantakan. Beliau menyeru semua pihak untuk fokus kepada agenda pembangunan negara dan menolak sebarang bentuk politik gugatan. Gabungan Parti Sarawak GPS mahu terus memberi tumpuan kepada kestabilan kerajaan perpaduan demi membangunkan ekonomi dan rakyat Malaysia seperti yang dititah Yang di-Pertuan Agong. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof yang juga Ketua Whip GPS berkata kerajaan perpaduan adalah stabil dan kuat serta ini dibuktikan menerusi sokongan 148 ahli parlimen. Selain belanjawan 2023 yang telah diluluskan di Dewan Rakyat April lepas. Dia lebih kritikal kepada kami di peringkat GPS. Sebab dengan ekonomi yang kukuh, barulah kita akan dapat bukan saja memulihkan ekonomi negara kita, baru kita dapat membantu rakyat kita. Rakyat sekarang ini memang sudah boleh dikatakan mengharapkan semua parti politik menumpukan kepada kebajikan rakyat, kemaslahatan negara kita dengan kita memberi tumpuan kepada pemulihan ekonomi negara kita. Beliau berkata demikian selepas Majlis Ramah Tamah Aidilfitri 2023 di Kuching. Beliau turut menggesa semua parti membentuk kerajaan perpaduan untuk memberi tumpuan kepada pembangunan negara serta pemulihan ekonomi dan bukan hanya terlibat dalam hal politik semata-mata. Ibu tunggal Nur Aliza Osman yang kematian suami 2 hari sebelum Syawal bakal menerima pencen penakat berjumlah kira-kira RM916 sebulan daripada Pekeso. Beliau dan 5 anak berusia 3 hingga 11 tahun menerima pencen penakat itu untuk seumur hidupnya, manakala anak-anaknya pula sehingga berusia 21 tahun atau tamat pengajian. Nur Aliza menerima kehadiran skuad prihatin Pekeso di rumahnya di Kampung Solok Duku Alun Gajah Melaka. Turut hadir Timbalan Esko Negeri Siti Faizah Abdul Aziz, Adun Lendu Datuk Sri Sulaiman Mat Ali dan Pengarah Pekeso Melaka Abdul Razak Omar. Suaminya Sazali Muhammad meninggal dunia akibat kemalangan jalan raya 18 April lalu. Semua. Tapi tahun ni 10 hari lagi nak raya, dia dah bawa kami ke Kuala Lumpur untuk beli barang-barang raya. Dan
Daging apa semua saya akan beli hari mantai, saya beli sendiri. Tapi tahun ni semua dia dah order, dia dah siapkan. Okey. Dia dah siapkan. Jadi hari yang kemalangan tu, dia kemalangan malam tu, pagi tu sebenarnya dia dah ajak saya pergi ambil ayam dekat kilang ayam. Dia pagi tu lah. Hari insiden. Dia meninggal. Menurut Nur Aliza, mereka sekeluarga sebelum ini hanya bergantung kepada pendapatan arwah suaminya, pekerja kontrak dalam bidang media. Perkeso Melaka sedang giat menjalankan operasi pemutihan untuk mengenal pasti majikan dan syarikat yang masih culas membuat caruman untuk pekerja mereka. Setakat ini, 18% majikan dikesan gagal berbuat demikian. Apabila dia menggaji satu orang pekerja, dia telah diwajibkan untuk mencarum, mendaftar dan mencarum. Dan kegagalan berbuat demikian merupakan satu kesalahan yang kita boleh didakwa di bawah Seksyen 94. Dan sabit kesalahan, dia boleh didenda RM10,000 atau 2 tahun penjara atau kedua-duanya sekali. Jadi keperluan ini saya harap mereka akan mematuhilah untuk kita pastikan semua hak-hak pekerja di negeri Melaka ini tidak dinafikan hak mereka. Setakat ini, kira-kira 320,000 pekerja termasuk warga asing di negeri itu telah mencarum dengan Perkeso. Kegagalan majikan untuk berbuat demikian menyukarkan pekerja sekiranya berlaku kemalangan ketika menjalankan tugas. Vaksin di bawah program imunisasi kebangsaan diberikan kepada semua kanak-kanak yang berumur di bawah 2 tahun. Bayi akan menerima suntikan BCG dan hepatitis B sejurus selepas kelahiran. Vaksin 6 serangkai diberikan pada umur 2, 3 dan 5 bulan. Vaksin pneumokokol pada umur 4 dan ke-6 bulan. Vaksin MMR diberikan pada umur 9 dan 12 bulan. Vaksin pneumokokol dos penggalak diberikan pada umur 15 bulan. Vaksin 6 serangkai dos penggalak diberikan pada umur 18 bulan. Jalani tanggungjawab anda sebagai ibu bapa bersama lindungi vaksin berkesan. Bertemu kembali. Proton merekodkan jualan 9,415 unit kenderaan bagi April lalu, peningkatan 6.5% berbanding tempoh sama tahun lalu. Angka terbaru itu menjadikan jualan bagi 4 bulan pertama tahun ini sebanyak 49,702 unit. Bagaimanapun, jualan pada April menyusut lebih 41.4% lepas rekod tertinggi baru dicatatkan pada Mac berikutan jumlah volume industri TIV dianggarkan berjumlah 46,203 unit. Selain tempoh cuti, penurunan didorong penamatan tempoh penyerahan untuk tempahan yang dibuat semasa skim insentif bebas cukai penjana. Jenama tersebut kekal di tangga kedua dalam carta jualan otomotif nasional dengan pegangan pasaran sebanyak 20.4%. Proton Saga masih mendalui semua model dari segi jualan dengan 3,949 unit diserahkan kepada pelanggan. Model X50 kekal SUV segmen B terlaris dengan 2,644 unit diserahkan pada April, manakala model Persona menerajui segmen B sedan dengan 1,263 unit terjual. Syed Hamadah Syed Osman dilantik sebagai pengarah urusan kumpulan dan Ketua Pegawai Eksekutif Tabung Haji Baharu berkuat kuasa hari ini. Beliau menggantikan Datuk Seri Amrin Awaluddin yang telah melengkapkan perkhidmatan selama 2 tahun.
Syed Hamadah merupakan pengarah serta rakan kongsi di Actuarial Partners Consulting Sdn Bhd dan merupakan bekas Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan Wang Persaraan Diperbadankan KWAP dari 2018 hingga 2020. Beliau memiliki pengalaman lebih 25 tahun dan pakar dalam perundingan multinasional dan organisasi tempatan mengenai reka bentuk pencen, pembiayaan, perakaunan pencen, penggabungan dan pengambil alihan. Pengerusi TH Tan Sri Azman Mokhtar yakin kemahiran dan pengalaman luas Syed Hamadah akan meneruskan usaha memperkukuh tadbir urus serta operasi agensi itu ke tahap lebih cemerlang dan membanggakan. Hai, saya Sazali Samad. Anda mau lihat saya baca berita? Saksikan di Stadium RTM pada 6 Mei dan 7 Mei ini. Kita mulakan dengan perkabaran dari Kemboja. Sukan lari berhalangan muncul penyumbang pingat pertama Malaysia di Sukan C Kemboja menerusi acara 100 meter individu lelaki dan juga wanita. Pingat gangsa itu hadir menerusi William Yong T. Teng dan Wan Atira Hidayah. William Yong Wei Teng merangkul pingat gangsa dengan melakukan catatan masa 28.234 saat. Saingannya berakhir dengan cukup mudah apabila lawannya dari Kemboja, Oi Sok Hek, terjatuh pada halangan kedua, membolehkan pingat gangsa menjadi milik negara. William akan bersaing dalam satu lagi acara iaitu berpasukan lelaki bersama Reda Roslan, Nur Hafiz Said Alwi dan Galib Azimi merebut pingat emas. Mereka akan menentang pasukan Filipina. Acara individu wanita lari berhalangan turut menyaksikan atlet negara Wan Atira Hidayah berkongsi pingat gangsa bersama atlet Indonesia Anggun Yolanda Samsuhadi. Atira mencatat 41.724 saat untuk berada di pentas podium. Perkembangan sukan Muay Thai, seramai 20 peninju Muay Thai bakal berentap dalam kejohanan Catolabs Pahlawan Muay Thai antarabangsa yang diadakan di Kulim, Kedah hari ini. Kejohanan bertaraf antarabangsa dianjurkan sejak 2014 itu disertai 6 negara, antaranya tuan rumah Malaysia, Brazil, Morocco, Jerman, Thailand dan juga Kemboja. Menurut penganjur Muhammad Faizul Mokhtar, kejohanan kali ini berjaya membawa 15 kelab tempatan dari seluruh negara merebut 2 tali pinggang utama kelas amatur dan profesional. Ada 20 perlawanan ataupun 20 peninju. Kita ada 6 peninju antarabangsa dan kita juga ada juara-juara daripada dalam negeri kita sendirilah. Ada well-known fighter yang ada. Jadi peninju-peninju yang luar negara ni akan lebih hangat sebenarnya apabila mereka-mereka ni semua antara orang-orang yang ternama di negara mereka. Jelas beliau kemuncak kejohanan bakal membabitkan pertembungan peninju profesional antaranya Diogo Teixeira dari Brazil, Dekasion dari Thailand dan Christoph Krich dari Jerman. Sukan C Kemboja 2023. Skuad bawah 23 tahun negara kini menggalas cabaran bagi memburu ibu segala pingat. 1-6 Mei, saksikan perlawanan bola sepak Thailand bertemu Malaysia 5 petang di saluran OK dan saluran sukan RTM. Saksikan juga secara penstrima langsung di RTM Click. Eksklusif hanya di RTM. Baik, berita tengah hari berakhir di sini. Terus setia dengan berita RTM untuk perkembangan sahih sepanjang masa. Dengan itu, Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.